Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Museum Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Topeng ini menjadi satu cara berhubung kepada alam lain. Ianya menjadi satu artifak penting dalam sesebuah ritual. Ini adalah huduk. Huduk ini digunakan untuk mengusir penyakit ataupun gangguan pada tanaman padi yang diusahakan oleh orang Ulu. Topeng orang Ulu ini berbentuk bujur memanjang. Orang Kayan menggelar topeng ini sebagai uduk. Telinga diukir dalam bentuk seperti sayap yang dihiasi dengan satu set anting-anting berbentuk gading dan hidung yang panjang. Pada masa dahulu, topeng ini digunakan secara meluas dalam ritual. Sejarah mengatakan bahawa topeng huduk ini dipercayai gambaran dan permainan keramaian makhluk di alam lain. Pada asalnya, seorang lelaki telah masuk ke alam lain dan dilayan dengan baik. Namun begitu, dia mula merasa takut apabila upacara keramaian dijalankan kerana makhluk di alam ini kelihatan menyeramkan dan semakin lama semakin banyak. Lelaki itu memohon untuk pulang semula ke dunia nyata. Untuk memperingati peristiwa ini, sekembalinya di dunia nyata, dia mula membawa ritual ini dan topeng huduk ialah gambaran makhluk yang dia temui di alam lain. Jika ada pun the fusion, jika ada pun pertemuan ataupun percantuman, itu atas usaha kreatif orang seni persembahan yang merasakan bahawa perlu ada sesuatu yang harus dilakukan untuk mencari nilai-nilai tersendiri daripada kita dipengaruhi oleh teater-teater luar yang tidak ada bersangkut paut dengan budaya, dengan warisan kita. Tapi kalau ada berlaku, itu kemudian. Itu kerana daya kreativiti. So ada terbahagi dua seni persembahan ni, satu berunsur ataupun bertujuan untuk ritual, yang satu untuk hiburan. So dalam hiburan ni pun ada kalanya dia melakukan aktiviti ataupun babak-babak yang ada ritual, dan kebanyakan ritual tu sebenarnya berkait dengan trans, tapi ada juga ritual yang tak melakukan trans. Kesurupan contohnya, surup. Kalau surup ni makna dia memanggil dan dia datang masuk. Surup ni maksudnya masuk. Kalau rauh tu maksudnya datang. So dalam ketika seni persembahan ni dilakukan ataupun tidak dilakukan tu boleh, tapi dalam upacara ritual biasanya keadaan ini dilakukan oleh orang-orang tertentu dan diketuai oleh orang-orang tertentu mengikut kepercayaan kebudayaan masing-masing lah. Untuk di Sarawak pula, kaum-kaum seperti kaum orang Ulu, Melanau dan Iban juga sudah tersohor namanya dengan topeng etnik mereka yang mempunyai keunikan serta kegunaan tersendiri. Topeng yang seakan-akan muka binatang dan topeng seakan manusia yang sebenar mempunyai interpretasi yang berbeza. Topeng dengan telinga besar digambarkan sebagai pendengar yang baik. Topeng dengan mulut yang terbuka memberikan makna kerakusan ataupun bijak berkata-kata. Manakala topeng dengan pipi penuh pula digambarkan sebagai kerakusan atau kekayaan. Pada waktu dahulu, hanya orang terpilih sahaja boleh menjadi pengukir topeng. Orang itu juga turut mempunyai peralatannya tersendiri yang dibuat khas dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Kita yang membuka ruang mereka untuk mengawal diri kita. Sebab tu kalau pelakon dalam upacara ritual ni, dia dah biasa dimasuki dengan perkara-perkara itu dan dia tahu macam mana nak mengawalnya, dan dia boleh berlakon
mengikut kehendak dia dalam ruang kawalan itu. Tapi sekarang rasanya pantang larang dan tabu itu sudah pecah. Sudah pecah kerana orang merasakan bahawa mereka ingin tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Dan rasanya orang-orang tradisi yang shaman-shaman, yang adik guru yang menjalani ritual-ritual ini merasakan bahawa ia perlu pendedahan. Jadi sekarang saya rasa tidak ada lagi perpisahan begitu. Dan rasanya dibawa sebagai satu daya tarikan berbagai kepentingan komersial, pelancongan dan macam-macam lah. Bagi kaum orang Ulu Sarawak pula, topeng huduk atau huduk banyak mewarnai cerita kebudayaan mereka. Dan jika ke Kalimantan misalnya, saban tahun ada ritual pemujaannya yang dilestarikan sehingga ke hari ini. Topeng huduk dengan tarian huduk adalah antara tarian yang masih lagi mewarnai dunia ritual mereka. Ia mempunyai dagu yang memanjang. Topeng berwarna putih bercorak merah dan hitam diukir dengan 2 taring untuk membuatkan wajah ini lebih menakutkan. Bila dikaitkan dengan seni persembahan, ada juga topeng yang dipakai untuk perwatakan tertentu, iaitu perwatakan nenek moyang lah. Bila dipakai itu, kita merasa seperti mana nenek moyang kita melakukan scene tu, babak tu. Jadi bila kita bergerak, biasanya pergerakan-pergerakan bila memakainya berada dalam separuh sedar, tapi pergerakannya simple. Pergerakannya boleh ditiru dan boleh dibuat oleh orang ramai kerana dia punya pattern tu agak mudah. Apabila seorang tu dah buat pergerakan tu, semua orang akan ikut dan percaya bahawa nenek moyang telah masuk ke dalam badan tu dan telah, kerana topeng itulah perwatakan tu muncul. Beberapa orang pemuda biasanya melakukan ritual tarian dan mereka akan memakai topeng yang dilukis yang meniru roh yang turun ke bumi untuk memberkati dan melindungi hasil tanaman. Penari bertopeng akan muncul dari hutan dan berkumpul di kampung. Topeng tersebut dipercayai membawa hasil padi yang melimpah dan memberi simbol kesuburan juga kepada wanita. Huduk dipercayai menakutkan roh jahat yang berusaha memusnahkan tanaman dan pada masa yang sama membantu membawa roh baik hati yang bersifat melindungi. Kita berhijrah ke bandar, maka punca rezeki tidak lagi bergantung pada laut. Tidak perlulah memuja, menghantar serahang. Dia hilang begitu saja. Saya tidak mengatakan bahawa 100% bahawa hukum syariah masuk. Tapi kerana unsur-unsur ini, alam berubah. Sungai berubah, alur sungai berubah. Begitu. Dan anak generasi Buddha, generasi X, Y tidak lagi di kampung. Jadi itu bukan punca rezeki. Jadi dia hilang begitu sahaja. Topeng tradisional Sarawak adalah salah satu daripada warisan yang menunjukkan keunikan masyarakatnya. Peredaran zaman yang moden juga menyaksikan banyak penggunaannya semakin berkurangan dan perlu untuk dilestarikan supaya tidak lenyap di telan zaman. Bakul ini dihiasi dengan manik-manik halus yang juga menentukan status dan identiti sosial kaum ini. Ini adalah pembawa bayi atau bak. Adalah menjadi satu tradisi pada zaman dahulu. Kaum ibu masyarakat orang Ulu akan membawa anak-anak kecil mereka di dalam bak, memandangkan kaum ibu juga harus bekerja, membantu keluarga di ladang serta menguruskan rumah tangga. Jadi penggunaan bak telah lebih memudahkan kaum ibu untuk menguruskan anak-anak kecil mereka. Pembawa bayi atau bak dalam bahasa tempatan, ia digunakan terutamanya oleh orang Ulu, terutama Kenyah. Dibuat dari bingkai rotan yang ditenun halus bersama dengan tempat duduk berbentuk kayu dan melengkung.
orang ulu ni dia jalan pergi ke kebun ke, pergi ke rumah ke. Jadi inilah tempat alat yang untuk orang membawa bayi dia. Senang. Jadi bayi pun senang tidur di dalam pembawaan tadi. Rasa aman dengan dia punya mak atau bawa dia. Kadang-kadang dia punya bapak ke bawa anak dia dalam tu tempat pembawa bayi tu. Jadi sekarang banyak yang dibuat hiasan. Bak yang dicipta adalah untuk anak-anak kecil dari peringkat awal 2 hingga 3 tahun. Anak-anak akan duduk di bakul menghadap ke hadapan, manakala kakinya tergantung bebas di sisi badan ibu. Dengan kedudukan ini, maka anak-anak kecil akan boleh mengamati apa yang dilakukan oleh ibunya dan dengan mudah mereka juga boleh tidur dengan selesa. Pembawa bayi ini terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu bak itu sendiri, lapisan dan tepi, dan terakhir tetapi tidak kurang pentingnya, objek yang tergantung dengan tali pendek dari belakang dan sisi pembawa. Untuk bahagian pertama bak, ia dibuat dari struktur kayu dan rotan. Dalam masa yang sama juga, mandik yang digunakan dikatakan sebagai magic. Bukan mandik itu ada magic, ada bukan kuasa magic. Tetapi mandik ini digunakan, dianyam, maksud saya dianyam membentuk motif-motif yang kuat seperti bentuk harimau, bentuk naga, bentuk anjing. Walaupun zaman dulu tidak ada harimau, tetapi dalam mitos, di abstrak ataupun binatang kuat itu dianggap kuat adalah seperti harimau, naga, dan anjing. Bahagian kedua adalah lapisan dan tepi yang terdiri daripada jalur tambahan yang dibuat dari kain yang berwarna-warni dan juga potongan manik yang terdapat dalam pelbagai jenis reka bentuk. Bahagian terakhir yang merupakan penambahan benda terdiri dari gigi, siput, cangkerang, manik atau gading. Objek-objek tersebut akan menghasilkan bunyi kerincing ketika mereka bergeser bersama, dan bunyi kerincing dipercayai dapat membantu membuang roh jahat. Biasanya bilangan gigi yang digunakan menunjukkan jantina bayi, nombor ganjil untuk wanita dan nombor genap untuk lelaki. Bayi ni, kita orang ulu ni biasa kita ikut kita punya keturunan, nama keturunan kita. Sebelum kita menamakan bayi dia tu, dia akan cari nama nenek dia dulu, yang arwah-arwah yang dulu-dulu. Potongan manik boleh menandakan kedudukan atau status sosial pemiliknya. Terdapat beberapa peringkat dalam status sosial mereka yang merupakan golongan bangsawan tertinggi, iaitu Deta U atau Paran, kelas menengah iaitu Deta U Dumit atau Lot Paran, keturunan campuran, dan orang biasa. Namun begitu, kategori utama selalunya akan dominan sekiranya berketurunan campuran. Mereka bentuk seperti harimau, naga, sosok manusia penuh, dan burung kenyalang biasanya menggambarkan golongan bangsawan tertinggi. Kalau kita lihat dari dulu daripada material bahan ini ataupun pegendong ini, dia adalah dibuat daripada kayu dan ada juga anyaman rotan dan tempat untuk mengangkat tu yang ada tali di bahu untuk mengangkat bayi ini pegendong ini. Jadi bayi ini boleh disimpan dalam pegendong ini sama ada, jadi orang yang membawa ini nanti dia boleh simpan di belakang dia ataupun di depan dia. Dan dia sangat berguna masa zaman dalam masyarakat orang Ulu, contohnya orang Kenyah, karena itulah cara bayi dibawa. Satu, untuk menenangkan dia supaya dia tidak menangis dan supaya dia boleh tidur dan sebagainya. Karena orang dulu tidak ada katil dan tempat lain untuk menenangkan ataupun menidurkan bayi. Bagi kelas pertengahan, corak wajah atau kepala manusia, haiwan direka berlebihan dan mereka bentuk gulungan. Mereka yang berdarah campuran
biasanya menggunakan pembawa bayi dengan reka bentuk abstrak, geometri dan kadang-kadang dengan reka bentuk anjing, rusa, cicak, udang atau kalajengking. Bagi orang biasa atau panyin, mereka hanya akan mempunyai reka bentuk hiasan atau bakul yang biasa sahaja. Seorang kanak-kanak biasanya akan menggunakan alat pembawa bayi selama 2 hingga 3 tahun dan kemudian bakul itu disimpan dengan baik untuk bayi berikutnya dalam keluarga. Potongan manik dan hiasan lain dari pembawa bayi lama dilepas dan disimpan untuk kegunaan masa depan. Berkemungkinan juga akan diserahkan kepada saudara terdekat. Motif yang saya katakan tadi, contohnya motif harimau, motif naga, motif burung kenyalang. Ini adalah motif yang kuat, ya. Dan ada juga motif muka manusia, ada juga motif anjing tapi dia dalam bentuk yang sangat abstrak. Ini sangat penting dalam masyarakat zaman itu. Jadi kalau motif manusia yang komplit, maksudnya motif manusia yang penuh dari kepala sampai kaki, itu adalah untuk golongan yang paling atas. Dia untuk menunjukkan sambil dia membawa bayi itu, dan dalam masa sama dia menunjukkan status pembawa ataupun status bayi yang digendong. Inilah sekelumit sejarah tentang bak atau bakul pembawa bayi yang sering kita lihat amat menarik dan unik sekali. Jika dahulunya, bak menjadi satu kemestian yang ada dalam satu keluarga, memandangkan peranannya yang amat penting di dalam memudahkan penjagaan anak-anak kecil bagi kaum ibu. Jak yang diukir dengan sepasang naga dan corak awan di permukaan. Jak ini mempunyai mulut bulat kecil di hujungnya. Ini adalah seramik naga gedung. Dalam masyarakat Cina, mereka mengamalkan nilai hidup Tao Da, yaitu satu kehidupan yang menyemai nilai-nilai murni dalam masyarakat. Keindahan kesenian Cina mempunyai unsur nilai-nilai murni, bergantung kepada pereka kaligrafinya yang mementingkan unsur-unsur ini. Di samping itu, unsur-unsur ini dapat menjaga ketenteraman awam dan keharmonian keluarga. Kesenian ini juga mementingkan kuasa alam yang disebut sebagai feng shui. Apa-apa yang masyarakat Cina bina, walaupun dia tempat tinggal, rumah, tempat untuk sembahyang, termasuk juga makam, ya, tanah perkuburan, ya, dia mesti lihat itu kuasa alam. Macam mana kuasa alam itu mempengaruhi orang itu ataupun keluarga itu ataupun rumah itu. Maksudnya di sini ialah masyarakat Cina mementingkan, ya, manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar. Gedong adalah salah satu tempat arkeologi yang terletak di persimpangan antara Batang Sadong dan Batang Kerang di sepanjang Sungai Sadong di Simunjan. Terdapat pelbagai jenis seramik, manik, duit shilling dan objek emas yang ditemui di seluruh kerja arkeologi dari 1967 sehingga 1971 di Gedong. Jak naga ini adalah sebahagian daripada penemuan. Antara penemuan yang ditemui di kawasan Sungai Sadong, ini adalah satu-satunya contoh jak yang diukir dengan naga. Ini dinamakan Qingbai Iwa dalam bahasa Inggris. So if you ask a lot of like Chinese people, they will refer like themselves as a descendants of dragon, because in the past, if you look at the landscape, right, people migrated from what they consider as an origin, which is near to the Himalayan area. So then, like through tracing the mountain line, they travel to the valley of Yellow River and then like settle there. This is basically the end point of it, and then that's how they consider, like, because they consider the entire mountain line as the, you know, the shape of the dragon. So they call themselves like the descendants of the dragon because of that
to remember that migration history. Sebilangan besar motif haiwan diukir ke permukaan seramik yang ditemui dari tapak arkeologi di kawasan Sungai Sadong adalah motif naga. Ia adalah makhluk mitos bagi tamadun Cina kuno yang mempunyai kekuatan mengawal lautan, udara dan hujan. Makhluk penting yang menjadi simbol Maharaja sehingga orang awam dilarang untuk menggunakan motif ini. Motif ini sering digambarkan dengan corak awan dan hujan, mutiara, lautan dan gelombang. I think motif of dragon is something that you could find worldwide, not simply in China, but certainly like in the West, they consider it as an evil power, but which is in contrast to the East, like a lot of people kind of consider as a blessing or as a sign of fortune. And you can find that in Vietnam, in Korea, in India, in Indonesia. Misteri kewujudan naga sebagai makhluk mistik bersaiz besar yang memiliki kuasa sakti sememangnya mencetuskan fenomena membingungkan di seluruh dunia. Hal ini disebabkan belum ada lagi kajian sains mengesahkan kewujudan naga di dunia. Malah, seperti juga budaya sesuatu kaum pribumi yang berbeza dari satu benua ke benua lain, ciri dan gambaran naga juga berlainan mengikut legenda setempat. Terdapat lebih 30 jenis naga yang berbeza fizikal dan peranan dalam pelbagai legenda dan kebudayaan di seluruh dunia. You'll see like the naga being sculpted on the boat or even in the daily product. But at the same time, like it's also I would say like the dragon actually inspire like different form of art. Like for example, for the Chinese people, you will see the temple being upheld by the dragon column. Yeah, so the column is basically comes with the sculpture like that look like dragon. So then it's help to injecting the power to uphold the building, and also you will find that in tattoo art as well, to injecting the power in a person. So then they are full of power. At the same time, it's inspired like calligraphy, drawings, ceramics. Dalam usaha merungkai misteri naga, beberapa teori dikemukakan. Antaranya, ada pihak percaya makhluk itu berasal daripada alam mistik. Bagaimanapun, ada juga penyelidik yang berpandangan naga mungkin spesies haiwan purba yang hidup sezaman dengan dinosaur tetapi sudah pupus. Pasu naga gedung sebenarnya dia asal dari China, dan berusia lebih 1000 tahun. Dan teknologi dia menggunakan glaze Saladon, di mana sekarang pun kita guna, tetapi mungkin cara pembakaran diorang tu yang menghasilkan benda tu sangat unik dan susah nak duplicate, susah nak dibuat semula. Keunikan ukiran naga ini yang sinonim dengan Cina menjadikan gedung pernah menjadi satu tempat perdagangan suatu ketika dahulu. Inilah antara seni seramik tempatan yang bermula dari satu perdagangan perlu untuk dijadikan satu seni warisan tradisional yang unik.